Spearman rank correlation coefficient. So what is Spearman rank correlation coefficient? It is a measure of linear correlation relationship between data. Hubungan korelasi linear di antara data. Kalau sebelum ini Pearson adalah hubungan linear, korelasi linear di antara dua pemboleh ubah. Kalau Spearman pula kita kira korelasi di antara data. So apa maksudnya sini? Sebelum itu kita tengok sini ada Spearman rank correlation calculates the linear correlation of data by first assigning ranks to each data. Assigning ranks to each data. So maksudnya kita kena berikan pangkat kepada setiap data. Contohnya data grade pelajar ya, dalam mata pelajaran matematik contohnya A minus, B plus. So untuk Spearman rank kita boleh ubahkan grade-grade ini kepada dalam bentuk contohnya lah kita ada sini, kita ada A minus, B plus, B dengan B minus. Contoh inilah data kita ya. So apa maksudnya di sini? First assigning ranks to each data adalah disebabkan data ini adalah data bukan numerical ya. Data bukan numerical. So untuk mengira korelasi ini kita perlu ubah dia dalam bentuk nombor supaya kita boleh bagi dia pangkat, rank. So sekarang contohnya lah sekarang yang paling rendah adalah B minus kan. B minus so kita letak dia nombor 1. Yang kedua tinggi B, 2. Yang ketiga, keempat dan kelima. So ini contohnya. So kita sini kita tahu pangkat yang satu ni adalah untuk grade yang terendah. Dan pangkat yang tertinggi ni pula, rank yang tertinggi ni adalah mewakili grade yang tertinggi. So bukan sahaja untuk data dalam bentuk grade begini sahaja ya. Kalau data bentuk dalam nombor pun kita boleh gunakan Spearman rank. Now kita tengok formula untuk Spearman rank correlation ni. So dia punya simbol pun R sama macam Pearson ya. Cuma dia berbeza. Tengok soalan kalau dia minta kamu Spearman means kamu kena gunakan formula ini. So R sama dengan 1 tolak dengan 6. 6 darab dengan sum of hasil tambah daripada I 1 sama dengan 1 hingga N. So maksudnya kalau ada data, ada 10 data dalam soalan itu 10 pasangan data. Kamu kena kira daripada data pertama sehinggalah data ke-10. So N sama dengan 10. Dan D kuasa 2. Apa itu D? D is the difference between the ranking of data. N is the number pairs of data. Now kita tengok balik D ni. D ni adalah kalau contoh tadi kita sudah bagi rank kan, rank untuk ini data yang pertama. So biasanya bila kita kira korelasi mesti adalah hubungan antara dua set data ataupun dua pemboleh ubah. So kita ada satu data, nanti kita akan ada lagi satu set data. So contohnya set data orang yang ni dia dapat A, B, B dan seterusnya kita bagi dia rank. So kita akan nampak beza, contohnya sini rank 5, 4, 3, 2, 1 juga ya. So kita akan nampak beza, tolak ini dengan yang ini. Kita akan tengok contoh nanti. Then pergi formula lagi balik. So dibahagi dengan N, buka kurungan N square minus 1. So N ini adalah bilangan pasangan data, numbers of pairs of data. So kita tahu hubungan mesti ada dua pemboleh ubah kan. So pasangan data itulah. Now kita tengok maksud nilai-nilai R ni ya. So nilai the Spearman rank correlation coefficient R takes value between -1 and +1. So sama juga dengan Pearson. Values of R close to -1 indicates a very strong negative linear correlation. So kalau dia mendekati nilai -1, dia menunjukkan very strong negative linear correlation. So kalau sebaliknya dia mendekati +1 menunjukkan very strong positive linear correlation. Manakala kalau mendekati kosong ataupun sama dengan kosong menunjukkan nilai hubungan korelasi yang
sangat lemah atau tidak ada hubungan korelasi linear di antara data. So, sama juga dengan Pearson. So, must remember R berada di antara negatif 1 dengan 1. Ini adalah nilainya. Okay? So, kita lihat satu example untuk melihat bagaimana untuk aplikasi formula Spearman rank correlation coefficient. Okay. Example 3. The table below shows the score given by 6 judges in a particular competition for 10 contestants. Okay, so 10 contestants mean N-nya 10. Okay, N equals to 10. The lower scores indicate poor performance. Okay, markah rendah menunjukkan performance yang lemah. High scores indicate good performance. Markah skor yang tinggi pula menunjukkan pertunjukan yang sangat bagus. Okay, now we look at the table. Table of results of contestant. So first kita ada sini contest. So di bahagian atas ni adalah 10 contestant. Daripada Ahmad sehinggalah Jian. Okay. And then judges pula ada di bahagian lajur sini ada 6 judges. Okay, apa maksud skor di sini? Okay. So, judge yang pertama, judge 1, memberikan Ahmad 5.2. Skornya 5.2. Bala dia bagi 5.4. Chin dia bagi 5.5 skor. Darren 6.8. Amy 6.9. Fu 7.1. Gani 7.5. Han 8. Ivan 8.6. Dan yang paling tinggi dia bagi adalah Jian 8.8. So, maksudnya sini, judge pertama memberikan skor yang terendah kepada Ahmad dan skor yang tertinggi kepada Jian. So, first step untuk kita selesaikan soalan Spearman rank adalah memberikan pangkat ataupun assign the ranks of each data. So, since we have 10 data, maksudnya rank kita pun mestilah bermula daripada 1 sehinggalah nombor 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So now kita tengok dulu untuk judge yang pertama. Kita lihat mana sekolah yang paling rendah, itu yang kita assign sebagai nombor 1. Okey. Skor yang paling tertinggi kita akan letakkan skor nombor 10. Kita tengok skor-skor ini, pastikan tidak ada skor yang sama. Kalau ada skor yang sama, kita kena buat satu kaedah yang ada berbeza sedikit. But since semua skor-skor ini adalah skor yang berbeza ya. Ini 5.2, 5.4. So kita boleh terus tukarkan dia ke dalam bentuk rank atau pangkat. So, contohnya sini, okey, sini kita letak Ahmad 1, sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, so inilah rank. Sekarang dia punya markah skor ni kebetulan dia memang tersusun ya. So that's why kita dapat 1, 2, 3, 4 secara menaik. Okey. So sekarang kita tengok judge yang kedua pula. Judge kedua kita tengok skor-skor yang diberikan. Sini 4.8, 5, 5.1, 6.2, 6.3, 6.8, 6.9, 7.2, 7.5, 7.8. Baik, skor-skor yang diberikan oleh judge kedua pun adalah menaik ya daripada si Ahmad hingga Jian. So ini pun senanglah kita bagi rank. So kita hanya letak sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan 10. Okey, so inilah dinamakan proses assigning ranks, okay, to the data. Maksudnya kita tukarkan skor-skor ini kepada nombor dalam bentuk rank. Okey. So nanti kita tengok sini jadualnya. Okey. Okey, ini jadual menunjukkan skor yang tadi telah ditukarkan dalam bentuk rank semuanya. Okey, kalau kamu perhatikan sini semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Macam yang kita sudah buat tadi untuk judge pertama dan judge kedua. Okey, untuk judge ketiga, skor yang pertama tadi adalah yang tertinggi. Judge ketiga memberikan skor yang tertinggi untuk Ahmad. Okay, so dia menurun. So kamu kena buat ni dulu. Semua ini kamu kena buat.
So jadual ini sebenarnya kamu assign, okay, assign ranks to the data. Okay. So begitu juga sama macam tadi yang saya bagi contoh kan, kalau dia punya score data tu dia bagi dalam bentuk grade, itu pun sama kamu kena susun. Contohnya dia bagi grade A, A minus, B, B minus, C, D. So kamu kena susun dulu. Kamu kena susun dulu dari yang tertinggi sehinggalah terendah, lepas tu berikan dia nombor pangkat. So daripada 1 hingga 5. Kalau misalnya ada 1, 2, 3, 5, 6, ada 6 data, so maksudnya kamu punya rank mesti daripada 1 hingga 6. Sekarang kita ada 10 data, so kita susun dia daripada 1 hingga 10. So pastikan semua tu kamu sudah ubah skor. Okay. Sudah ubah skor, lepas itu baru kamu boleh kirakan D. D adalah beza antara. Okay. Contohnya, okey, kita lihat balik soalannya. Dia suruh determine the Spearman rank correlation coefficient for judge 1 and each of the judges J2 J6. Comment on each result. Maksudnya sekarang dia mau suruh kamu bandingkan tentukan Spearman rank correlation coefficient untuk judge 1 dibandingkan dengan semua judge-judge ini. Okay, so kalau first kamu bandingkan J1 dengan J2, lepas tu sudah selesai kira J1 dengan J3 lagi, kemudian J1 dengan J4, kemudian J1 J5, satu kepada J6. So maksudnya kamu kena kira R ni, Spearman rank correlation ni ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali kamu kena kira. Sebab kamu kena tengok hubungan di antara J1 dengan J2. Okay, first J1 dengan J2. Lepas tu yang kedua J1 dengan J3. Lepas tu yang ketiga adalah hubungan korelasi antara J1 dengan J4, J1 dengan J5 dan J1 dengan J6. Okay, so dengan kata lain, dia mau tengok hubungan korelasinya sama ada kuat atau tidak. Ada tidak korelasi, ada tidak hubungan korelasi di antara skor-skor yang diberikan oleh J1 dengan judges yang lain ni. So ini J2, J3, J4, J5, J6. Okay, so memang kalau dalam exam dia exam STPM, biasanya dia akan tanya satu hubungan lah. Depends lah selalunya. Selalunya lah. Okay. So now we look at one by one lah. Okay. So untuk yang bahagian A ni sebenarnya dia terangkan the Spearman rank correlation coefficient for J1 and J2. So dia mau lihat apakah hubungan korelasi di antara judge pertama dengan judge kedua. Skor yang diberikan oleh judge pertama dengan judge kedua. Apakah hubungan korelasinya? Apakah nilai Spearman rank correlationnya? So tadi ini kita sudah ubah dia dalam bentuk skor kan? Ini adalah dalam bentuk rank pangkat. Tadi skor telah diberikan, sekarang dia telah diubah dalam bentuk rank. So daripada 1 hingga 10. So jika kamu lihat di sini untuk judge pertama dengan judge kedua, dia lebih kurang sama ranknya. Walaupun sebenarnya datanya tu berbeza, skornya berbeza, tapi bila kita tukarkan dia dalam bentuk rank, dia sama. Sebab daripada Ahmad hingga Jian, judge yang pertama dan judge kedua memberikan markah yang semakin tinggi. So Ahmad paling rendah, Jian paling tinggi. So now kita tengok macam mana mau kira D. Okay, D ni adalah difference of the two data kan, the two set of data. Okay, so sekarang D ni adalah ni rank 1 tolak 1. So 1 tolak 1 sama dengan kosong. Yang ini untuk si bala ni pula 2 tolak 2. Okay, dia punya rank. Ini yang ketiga ni 3 tolak 3. So since semua ni sama kan, so dia maksudnya semua ni kosong lah. So faham ya? So maksudnya ini yang J1 tolak dengan J2. Okay, so 4 tolak 4. Okay, so sekarang sudah kira D, semua ni kosong. Next adalah kamu kena kira D kuasa 2. Since kosong, kosong kuasa 2 kosong. So semua kosong. Okay. Okay, D sudah kira, D kuasa 2 sudah kira. So sekarang adalah kamu kena cari hasil tambah
D kuasa 2. Okey. Hasil tambah D kuasa 2. Tambahkan semuanya sini kosong sama dengan kosong lah. And then next step adalah gunakan formula Spearman rank. Okay, so ini adalah formula Spearman rank. Okay, formula Spearman rank adalah R sama dengan 1 tolak dengan 6 darab dengan sum of I bermula daripada 1 hingga data ada 10 kan. 10 and then di sini adalah D kuasa 2. Okey, betul kah? Okey, and then bahagi dengan N darab dengan, okey tadi kita sudah tahu N kan, N adalah 10. So 10 darab dengan 10 kuasa 2 tolak 1. So formulanya. So next step adalah masukkan nilai saja. So kita kan sudah kirakan hasil tambah untuk D kuasa 2. So ini saja yang kamu perlu kira untuk Spearman. So masukkan nilai, so dapat kosong. So 1 tolak 6 darab kosong, kosong. Kosong dibahagi dengan apa jua nombor akan dapat kosong. So 1 tolak kosong sama dengan 1. So R sama dengan 1. Okey, tengok sini ya. Sini dia tulis adalah Spearman rank untuk hubung kait korelasi judge 1 dengan judge 2. So pastikan kamu tulis ini ya. So 1 maksudnya positif 1 maksudnya dia mempunyai perfect positive correlation. Okey, in fact kita boleh bagi tahu dia perfect lah, strong positive perfect sebab dia 1 full. So kita boleh simpulkan both judges are in total agreement in their judging. Ataupun maksudnya sini kedua-dua pengadil mempunyai kesepakatan dalam pemarkahan mereka. Maksudnya kedua-dua judge bersetuju bahawa Ahmad ni yang terendah dan Jian tu yang tertinggi, dan begitu jugalah si Bala, Chin, Darren, Amy, Fu, Gani, Han, Ivan dan Jian. Okey. So untuk yang lain-lain, okey, rank Spearman ini untuk R J1 dengan judge yang ketiga, okey, R Spearman rank untuk J1 dengan J4, J1 dengan J5, J1 dengan J6 pun sama. Prosesnya adalah sama, okey. Prosesnya sama di mana first kali adalah kamu kena buat jadual ini. Ini sini 1 kita sudah berikan dia rank kan tadi di jadual yang pertama tadi kita sudah berikan rank. So kamu hanya tinggal kira dia punya D. D adalah beza di antara data yang pertama dengan data yang kedua. So very simple. J1 ni kan 1 tolak dengan 10. 1 tolak 10 dapat negatif 9. Okay, sekarang yang Bala pula judge pertama 2 tolak 9 negatif 7. Okay. 3 tolak 8 negatif 5. 4 tolak 7 negatif 3. 5 tolak 6 negatif 1. 6 tolak 5 1. 7 tolak 4 3. 8 tolak 3 5. 9 tolak 2 7. Dan akhir sekali 10 tolak 1 9. Okay, sudah kirakan D. Next adalah D kuasa 2. So kuasakan 2 supaya hilang negatif. So 9 negatif 9 darab dengan negatif 9 adalah 81. Okey, dan begitulah seterusnya. 9 kuasa 2 81, and then next step adalah kamu kena find the sum. So tambah semua ni 81 tambah 49 tambah 25 tambah 9 tambah 1 tambah semua ni dan akan dapat the sum of D square daripada I sama dengan 1 hingga N10. Okey. So kita sudah buat sini kan hasil tambahnya adalah 330. Ini adalah dia punya, ini tertinggal ya sini, ini sepatutnya sum of D square, bukan D square saja. The sum of D square. Okay, so next step adalah masukkan sahaja nilai ini 330 dan N sama dengan 10 di dalam formulanya. So formulanya 1 tolak dengan 6
darab dengan sum of D square adalah 330 per dengan N 10, buka kurungan N kuasa 2 tolak 1. So, kira dulu ini, baru nanti last, baru 1 tolak ini dan kita akan dapat suatu nilai negatif. So, bila nilai negatif 1, okay, this is a perfect negative correlation. Okay, so kamu kena komen. So, bila dia ada negatif, maksudnya both judges are in total disagreement. Maksudnya mereka langsung tidak mempunyai kesepakatan, okay, in their judging. Okay. Ataupun dengan kata lain, the judges gave mutually opposite scores. Maksudnya bertentangan. Mereka memberikan skor yang bertentangan. Maksud kalau judge pertama bagi si Ahmad paling rendah, si judge ketiga bagi dia yang paling tinggi pula. Okey, tengok sini. Kita boleh tengok daripada data juga ni. Kalau dia bagi si Jian, judge pertama bagi Jian paling tinggi, tapi judge ketiga paling rendah. So, dia memang totally opposite. That's why kita dapat nilai negatif 1. Perfect negative correlation. Okay? Alright. So, begitulah seterusnya ya. Sekarang kita sudah kira RJ1, RJ3. Okay? So, the same goes to yang lain-lain. Okay.